Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 314 kes baharu jangkitan COVID-19 dilaporkan kemarin di negara Brunei Darussalam, menjadikan jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 1,769 kes. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, berkata demikian semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Jelas Menteri Kesihatan, peningkatan tersebut termasuk 218 kes baharu bagi ujian makmal yang tertunggak, manakala 96 kes adalah ujian yang dilakukan dalam masa 24 jam yang lalu. Menyertai sidang media, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua. Bagi 314 kes baru ini, terdapat tambahan kes-kes baru pada kluster-kluster aktif yang sedia ada. 34 kes bagi kluster Chonghua KB, 21 kes bagi kluster Immigration, kluster Champion 7 dan surrounding vessels adalah sebagaimana pecahan berikut. 17 kes bagi kluster Champion 7/BT dan 2 kes bagi kluster Champion 7/platform. 14 kes bagi kluster BSPHQ Blok M, 12 kes lagi bagi kluster Al-Falah Freda Radin, 10 kes bagi kluster ABCI, 9 kes bagi kluster IBT KB, 9 kes bagi kluster The Mall, 5 kes bagi kluster Total, 3 kes bagi kluster SKH, 2 kes bagi kluster 477, 1 kes bagi kluster Regan Bot, 1 kes bagi kluster 583 dan 1 kes lagi bagi kluster PA. Sementara itu, terdapat 4 kluster baru telah dikenal pasti. 17 kes baru yang dikaitkan dengan kes 1056 yang telah dilaporkan pada 19 Ogos 2021. Kluster ini sekarang dikenali sebagai kluster Samima. 5 kes baru dikaitkan dengan kes 1328 yang dilaporkan pada 20 Ogos. Kluster ini sekarang dikenali sebagai kluster 1328. 3 kes baru dikaitkan dengan beberapa kes terdahulu termasuk kes 650 dilaporkan pada 15 Ogos. Kluster ini sekarang dikenali sebagai kluster Jaya Hypermart. 1 kes baru dikaitkan dengan kes 362 yang dilaporkan pada 8 Ogos dan kes 415 yang dilaporkan pada 10 Ogos. Kluster ini sekarang dikenali sebagai kluster 362. Menteri Kesihatan juga menjelaskan 6 kes import dicatatkan kemarin. 1 telah tiba ke negara ini pada 9 Ogos dengan menaiki penerbangan Singapore SQ 148 dari Thailand. 1 kes telah tiba ke negara ini pada 9 Ogos dengan menaiki penerbangan Singapore SQ 148 dari Netherlands. Dan 4 kes telah tiba ke negara Brunei Darussalam pada 9 Ogos dengan menaiki penerbangan Diraja Brunei BI 004 dari United Kingdom. Manakala terdapat 141 kes masih dalam siasatan untuk mengetahui sumber jangkitan. Kes-kes dalam kluster-kluster aktif ini adalah mereka yang sedang menjalani kuarantin setelah didapati mempunyai kontak dengan beberapa kes positif sebelumnya. Pengesanan kontak bagi semua kes-kes baru ini masih giat dijalankan. Semua kontak terdekat yang dikenal pasti akan diarahkan untuk menjalani kuarantin mandatory dan ujian RT-PCR SARS-CoV-2. Dalam pada itu, 64 kes telah disahkan sembuh pada hari ini yang membawa jumlah kes yang sembuh pada sebanyak 419. Ini bermakna terdapat 1,346 kes aktif masih direkodkan di negara Brunei Darussalam. Di kalangan kes-kes aktif tersebut, 4 kes dalam keadaan kritikal yang mana 3 daripadanya memerlukan bantuan mesin pernafasan atau artificial ventilation dan 1 kes lagi memerlukan bantuan mesin tambahan heart-lung machine ataupun ECMO. Sementara itu, 21 kes lain yang ditempatkan di unit rawatan intensif bagi pemantauan rapi. Bagi meningkatkan kapasiti ujian swab bagi SARS-CoV-2, sebuah pusat swab yang menggunakan kaedah pandu lalu drive-thru mula beroperasi hari ini 23 Ogos 2021. Jelas Menteri Kesihatan, pusat swab itu ditempatkan di Bridex, Cerudong.
Hanya 2 orang saja dibenarkan untuk mendapatkan ujian swab di dalam sebuah kenderaan, iaitu seorang pemandu dan seorang penumpang. Hanya 1 tempahan saja perlu dibuat bagi setiap kenderaan. Perkhidmatan ini hanya akan diberikan kepada penumpang yang berumur 12 tahun ke atas saja. Perkhidmatan ini juga hanyalah bagi pemandu dan penumpang yang mempunyai nombor BRUHIMS yang sah sahaja. Bagi pemandu dan penumpang yang mempunyai kod BRUHEALTH berwarna hijau atau kuning, mereka hendaklah tidak mempunyai tanda-tanda jangkitan influenza seperti batuk, selsema, demam dan sakit tekak. Selain itu, pusat swab ini juga akan menerima mereka yang mempunyai kod BRUHEALTH berwarna merah, iaitu mereka yang diarahkan untuk menjalani ujian swab. Perkhidmatan di pusat swab ini bukanlah untuk mana-mana individu yang memerlukan ujian swab bagi tujuan untuk keluar negara ataupun pre-departure swab. Ujian swab bagi tujuan keluar negeri atau pre-departure swab boleh diperolehi di pusat-pusat swab lain sebagaimana lazimnya. Pusat swab pandu lalu Bridex ini akan beroperasi pada setiap hari Isnin hingga Khamis dan hari Sabtu dari jam 8 pagi sehingga 8 malam. Aplikasi BRUHEALTH memperkenalkan satu ciri baharu iaitu sistem janji temu secara dalam talian bagi mereka yang belum mendapatkan suntikan COVID-19. Awang Rudi bin Haji Harun, pemangku pengarah Jabatan Teknologi Penjagaan Kesihatan, Kementerian Kesihatan, menjelaskan mengenainya dengan lebih lanjut. People who have verified dorang punya identity within BRUHEALTH akan dapat membuat dorang punya perjanjian secara online. So basically, the general public are able to choose the facility yang mereka kehendaki and juga potentially to choose dorang punya date and time of vaccination. Untuk confirmation actually-nya 24 hours before your appointment itu, you will get a QR code. So this QR code ini is the actual confirmation of your booking. For some people yang dorang punya nombor telefon updated dalam dorang punya account BRUHIMS, they will also get an SMS lah. Stok bekalan darah di Pusat Penerimaan Darah pada masa ini adalah rendah dan semua jenis darah diperlukan dengan segera bagi kegunaan pemindahan darah pesakit-pesakit di semua hospital kerajaan. Kementerian Kesihatan memaklumkan kepada orang ramai yang ingin menerima darah bahawa pusat tersebut masih beroperasi seperti biasa. Pesakit yang memerlukan darah ini banyak. Di antaranya adalah pesakit kanser, pesakit leukemia, pesakit thalassemia major, iaitu pesakit kanser darah, bangsa kemelangan dan juga pesakit yang menjalani pembedahan. Berikutan perkembangan mengenai penularan COVID-19 di negara ini, langkah pencegahan adalah diperketatkan di pusat ini dan orang ramai diingatkan untuk mengikuti garis panduan Kementerian Kesihatan seperti memakai sungkup muka, mensanitasi tangan, mengimbas kod QR BRUHEALTH dan mengamalkan penjarakan sosial setiap masa. Di samping itu juga, orang ramai yang berhasrat menderma darah dinasihatkan untuk menempah awal slot menggunakan aplikasi Blood Card atau menghubungi pusat penerimaan darah untuk membuat perjanjian. Waktu pendaftaran menderma darah di Pusat Penerimaan Darah di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha pada hari Isnin hingga Khamis dan hari Sabtu dari pukul 8.15 pagi hingga 11.45 pagi dan 1.30 petang hingga 4 petang. Orang ramai juga dibolehkan untuk menggunakan tempat letak kereta berbayar di Blok 10 Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha secara percuma selama 2 jam. Orang ramai diingatkan untuk membawa tiket letak kereta semasa menderma darah. Saya ingin menyeru kepada orang ramai, terutama sekali kepada para belia di negara Brunei Darussalam ini untuk tampil ke hadapan menjadi penerima darah kerana darah ini sentiasa diperlukan untuk kegunaan pesakit yang menjalani rawatan pemindahan darah. Untuk maklumat lanjut, hubungi Pusat Penerimaan Darah seperti yang tertera. Khidmat Perkhidmatan Penghantaran Makanan atau Barang atau RANA mendapat permintaan yang tinggi sejak langkah-langkah pengawalan diperketatkan.
berikutan penularan wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Namun sebagai pengguna, Auda juga berperanan dalam memastikan penghantaran makanan atau barang melalui Rana selamat dan terjamin kebersihannya. Ikuti pandangan orang ramai mengenai perkhidmatan Rana ini. Untuk langkah berjaga-jaga, kita sediakan satu tempat khas di luar untuk Rana ni menghantar. Jadi komunikasi amat penting untuk Rana memaklumkan tuan rumah bahawa makanan ataupun barang-barang yang mereka hantar ke rumah itu sudah berada di tempat yang dikhaskan oleh tuan rumah. Maka dari segi pembayaran, sudah tentu dari segi pembayaran lebih baik kita menggunakan cashless lah, iaitu membayar secara online sahaja. Seperti yang kita ni tahu, perkhidmatan Rana ni it's not only untuk menghantar barang secara peribadi, kita ni juga boleh menggunakan perkhidmatan Rana untuk mengambil ubat, untuk menghantar dokumen dan sebagainya. Untuk memastikan keselamatan pada barang yang dihantar, pada kebiasaannya Rana akan memaklumkan barang yang hendak dihantar ataupun diambil akan disanitize terlebih dahulu. Dan Rana juga akan menghantar video yang barang tersebut telah pun disanitize sebagai bukti. Masa ini ramai juga orang memakai, memberi peluang kepada orang yang tidak bekerja untuk mencari pendapatan sama dalam company ataupun Rana bersendirian. Satu platform yang baik, terutamanya untuk para belia kita ni yang mencari pekerjaan ataupun mereka yang ingin mencari side income, pendapatan lebih. Ianya sangat bagus dan dapat membantu kepada individu yang sangat memerlukan khidmat sebegini, dan selebihnya ianya tertakluk kepada Rana tersebut untuk bersikap jujur dalam menjalankan tugas.